kita bermula dengan soalan 6A. Rajah 6.1 menunjukkan aras 4 hormon dan turutan peristiwa yang berlaku semasa kita haid seorang wanita yang sihat. Sekiranya hormon perlindungan tidak dirembeskan pada suatu kita haid, huraikan apakah yang akan berlaku dari hari pertama, hari ke-14 dan hari ke-28. Sekiranya hormon perlindungan tidak dirembeskan pada suatu kita haid, pada hari pertama berlaku haid, folikel tidak berkembang. Hal ini demikian kerana aras hormon adalah rendah. Pada hari ke-14 pula, ovulasi tidak berlaku. Hal ini demikian kerana tiada korpus luteum yang terbentuk. Apabila korpus luteum tidak terbentuk, tiada progesteron dirembeskan. Oleh itu, ketebalan endometrium adalah kurang. Pada hari ke-28, aras hormon progesteron sangat rendah. Begitu juga dengan aras hormon FSH yang sangat rendah. Oleh itu, tiada penempelan berlaku. Baiklah, seterusnya soalan 6B. Seorang wanita mengambil pil pencegah kehamilan untuk mengelakkan dari mengandung. Terangkan bagaimana pil pencegah kehamilan ini bertindak secara mekanisme swab balik negatif bagi mengelakkan kehamilan. Pil pencegah kehamilan bertindak secara mekanisme swab balik negatif bagi mencegah kehamilan. Hal ini demikian kerana pil pencegah kehamilan mengandungi sama ada hormon estrogen ataupun progesteron ataupun kedua-duanya sekali. Ia diambil selama 21 hari berturut-turut. Kesannya, aras hormon estrogen dan progesteron dalam darah meningkat. Oleh itu, ia menghasilkan mekanisme swab balik negatif, iaitu ia merencatkan kelenjar pituitari daripada merembeskan hormon FSH. Kesannya, perkembangan folikel tidak berlaku. Lalu, progesteron juga merencatkan perembesan hormon LH. Hal ini menyebabkan pengovulan tidak berlaku. Maka, persenyawaan tidak berlaku. Okey, baiklah, seterusnya saya akan sambung soalan 6C. Soalan 6C ni disuruh namakan zon A, zon B, zon C dan hormon X. So kita namakan dulu zon-zon tu dengan hormon X. Zon A ialah zon pembagian sel, zon B ialah zon pemanjangan sel dan zon C ialah zon pembezaan sel. Dan hormon X ialah hormon oksin. Lepas tu disuruh terangkan peranan hormon oksin ni. So first kali kita cerita pasal penghasilan hormon oksin ni. So hormon oksin ini dihasilkan di tisu meristem apex di ujung pucuk dalam zon A, iaitu zon pembahagian. Lepas tu kita cerita peranan dia. So hormon oksin ni dia merasap ke zon B, iaitu zon pemanjangan, lalu merasap pemanjangan dan pertumbuhan sel dekat zon B, iaitu zon pemanjangan sel tu. So kesannya pertumbuhan prima berlaku di zon pemanjangan sel tadi yang ada oksin tadi tu. So pada ujung pucuk, kebatan oksin yang tinggi ini merasap pemanjangan sel. So pemakahan dia yang namakan zon tu kena 3-3 betul baru dapat satu markah. So namakan hormon X, iaitu hormon oksin, itu satu markah. Lagi 4 markah yang kita terangkan peranan hormon oksin tadi. Okay, next soalan 7A1. Soalan 7A1 tu mula-mula kita kena lukis dulu dia punya gambar tu, ni macam dalam gambar tu. Lepas tu dah lukis semua tu, kita kena terangkan gambar tu. So penerangan dia, genetik Encik Ahmad ialah RH+, RH+. Faktor reses ditentukan oleh RH+ dan alel RH-, di mana RH+ ialah alel dominan manakala RH- ialah alel resesif. Puan Aina mempunyai genotype RH- adanya. Encik Ahmad menghasilkan sperma yang mempunyai alel RH+ melalui masis.
juga dengan Puan Aina yang menghasilkan ovum yang mempunyai alel Rh- melalui meiosis juga. So persenyawaan rawak antara sperma dan ovum menghasilkan zygote bergenotip Rh+Rh-, di mana zygote itu ialah rhesus positif. Okay, untuk soalan 7A2, dia kata kat sini, anak pertama Encik Ahmad iaitu Khairul, dia ni merupakan individu yang sihat dan tak ada langsung masalah kesihatan. Tapi anak kedua dan ketiga Encik Ahmad ni, dia ada mengidap masalah kesihatan seperti anemia dan jaundice sejak awal kelahiran. So, macam mana benda ni boleh berlaku? Ketika kandungan anak pertama iaitu Khairul, antigen rhesus dari darah Khairul meresap ke dalam darah ibu melalui plasenta. Antigen rhesus anak merangsang limfosit ibu untuk menghasilkan antibodi khusus. Kepekatan antibodi meningkat mendadak ketika kandungan kedua, maka kemusnahan sel akan berlaku. Begitu juga yang terjadi kepada kandungan yang ketiga. Okey, untuk soalan 7B pula, dia kata kat sini, ada 2 ekor kucing daripada baka yang sama. Kedua-dua kucing tersebut mempunyai corak dan saiz badan berbeza. Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh ciri corak bulu kucing, dan terangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada variasi tersebut? Boleh kata kat sini ialah variasi tak selanjar. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh faktor genetik melalui pembiakan seks dan mutasi. Ketika proses pindah silang sewaktu fasa 1, berlakunya pertukaran segmen DNA. Proses ini menghasilkan gabungan bahan genetik yang baru dalam setiap kromosom. Ia juga menghasilkan gamet dengan pelbagai komposisi genetik. Seterusnya, persenyawaan antara gamet akan menghasilkan zygote dengan variasi gabungan bahan genetik. Terdapat 2 mutasi iaitu mutasi gen dan mutasi kromosom yang akan menyebabkan perubahan kekal kepada kandungan genetik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung pada soalan nombor 8A. Okay, Rajah 81 ini tunjuk pasal proses pengkolonian dan sesaran dalam suatu habitat. Yang seterusnya lah gambar hutan prima yang terbentuk lepas proses tu lah. Okay, gambar Rajah 81 ni mula ada gambar kolam. Lepas tu, tak lama lepas tu ada gambar macam sisa-sisa pokok mungkin. Lepas tu diorang dah repot, diorang naik serapung. Jadi dah lama dah banyak pokok, dah lama jadilah macam 82 ni gambar hujan. Okay, seterusnya soalan dia nak takrifkan proses pengkolonian dan sesaran dalam suatu habitat. Berdasarkan rajah yang tadi itu, patut terangkan bagaimana proses pengkolonian dan sesaran membawa kepada pembentukan hutan prima dalam hutan tersebut. Terus untuk jawapan soalan tadi, kita setelah berbincang dengan YT, ketua-ketua YT dan segala-segala ahli grup dalam YT, saya dapat jawapan yang pertama kita cerita pasal pengkolonian. Okay, pengkolonian adalah proses di mana spesies menduduki atau mendiami di kawasan yang baru terbentuk. Seterusnya adalah sesaran. Sesaran adalah proses apabila satu spesies organisma mengubah persekitaran atau habitat yang mengakibatkan spesies tersebut digantikan oleh spesies lain yang lebih sesuai dengan habitat secara berperingkat. Setelah membincangkan maksud-maksudnya, seterusnya kita cerita pasal apa yang berlaku dekat proses tersebut. Okay, yang pertama, tumbuhan tenggelam mula menjajah kolam tandus yang tidak sesuai untuk mana-mana organisma. Seterusnya, sebagai spesies perintis, tumbuhan tenggelam dapat menjalani proses fotosintesis. Poin kelima, aktiviti spesies perintis tumbuhan tenggelam menyebabkan perubahan habitat menjadikannya lebih sesuai untuk spesies lain. Keenam, tumbuhan tenggelam dan tanaman mati terenap di dasar kolam menjadikan kolam itu lebih bernutrien. Poin ketujuh, aras air meningkat dan mendorong pertumbuhan-tumbuhan penyesal pertama. Poin ke-8, tumbuhan yang terapung akan meletup permukaan air akan menghalang penembusan cahaya matahari dan menyebabkan lebih banyak yang tenggelam mati. Jadi, kolam akan menjadi lebih cetek kerana air naik. Poin ke-9, tumbuhan yang terapung akan digantikan secara beransur-ansur oleh tumbuhan amfibia yang muncul. Akhir sekali, tumbuhan amfibia akan digantikan dengan tumbuhan daratan dan akan menguasai tempat tersebut sehinggalah komuniti klimaks terbentuk yang merupakan hutan primer. Okay, untuk soalan 8B, soalan 8B ni 10 markah. So, pecahan dia, soalan 8B ni dia minta kesan dengan cara. So, kita kena bagi 4 kesan 6 cara. Okay, contoh
jawapan dia, kesan aktiviti manusia kepada hidupan dan alam sekitar adalah ia meningkatkan kos untuk merawat air. Selain itu, air yang tercemar akan meningkatkan lagi potensi untuk manusia menghidap penyakit. Seterusnya, ia akan meningkatkan eutrofikasi di dalam sungai yang menyebabkan kematian kepada haiwan akuatik. Akhir sekali, pembuangan bahan toksik ke dalam sungai menyebabkan sungai menjadi lebih bertoksik. Bagi cara-cara untuk memelihara dan memulihara sumber air yang boleh dilakukan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang bagi mengurangkan pencemaran. Selain itu, kita boleh mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan menjaga sumber air. Seterusnya, menadah air hujan untuk kegunaan harian seperti menyiram pokok dan membasuh kereta. Kita juga boleh menggunakan sistem penyiraman yang lebih cekap. Selain itu, kita juga boleh menyiram tumbuhan pada waktu pagi bagi mengelakkan transpirasi. Akhir sekali, menggunakan semula air sisa untuk menyiram pokok. Assalamualaikum. So sekarang kita akan sambung untuk soalan 9A, Trial Terengganu bahagian B. So soalan ni dia nak kita terangkan beberapa teknik dalam pemprosesan makanan. So yang pertama, kita ada teknik pengantinan dan pembetulan, di mana cara dia, kita kena panaskan makanan tu pada suhu yang tinggi. Lepas kita panaskan tu, kita akan masukkan ke dalam tin atau botol yang dah disterilkan. So kebaikan teknik ni, makanan yang dihasilkan yang telah diproses akan tahan lebih lama, tapi makanan tu akan berbeza daripada segi rasa dan tekstur asal makanan sebelum diproses. Okay, baiklah, teknik yang kedua pula ialah teknik pembungkusan vacuum. Cara dia, kita keluarkan udara daripada bekas daripada makanan yang diproses lah, yang disimpan dalam keadaan yang tak ada udara. Okay, baiklah kawan, untuk kita gunakan teknik ni ialah makanan yang dihasilkan, yang diproses, rasa dan nutrisi dia dapat dikekalkan. Tapi teknik ni hanya sesuai untuk makanan tertentu. Contoh macam air, contoh macam dia tak sesuai lah untuk teknik pembungkusan vacuum ni. Teknik yang terakhir pula ialah teknik pempasturan. Teknik ni pula biasanya sesuai digunakan untuk susu segar dan jus buah-buahan. Dengan cara ini, rasa dan nutrisi makanan daripada buah-buah ataupun susu segar tu dapat dikekalkan. Tapi kalau guna teknik ni, masa makanan yang diproses tu dapat dikekalkan singkat je. Dan bila kita nak simpan tu, kita kena simpan pada suhu yang rendah. Bagi soalan 9B, soalan 9B1 ialah menerangkan kepentingan lapisan ozon. Markah bagi soalan ini ialah 2. Jadi 2 isi akan diberikan 2 markah. Jadi cadangan jawapannya ialah melindungi bumi daripada sinaran ultraunggu, menyerap radiasi ultraunggu yang berbahaya dan juga mengelakkan kehidupan daripada mati. Soalan 9B2 pula ialah menerangkan kesan penipisan lapisan ozon terhadap persekitaran, tumbuhan, kesihatan manusia dan juga ekosistem. Jadi markah ialah 8. Jadi terhadap setiap faktor ialah 2 markah, iaitu 2 poin. Jadi terhadap persekitaran ialah menyebabkan kesan rumah hijau, mengubah iklim dan juga menukar arah angin. Terhadap tumbuhan pula ialah memusnahkan sel-sel daun, contohnya stoma. Dan yang kedua, memusnahkan organisma akuatik, contohnya fitoplankton. Terhadap kesihatan manusia pula ialah menyebabkan kanser kulit, merosakkan penglihatan, iaitu katarak semata. Dan yang ketiga, melemahkan sistem keimunan manusia. Dan yang terakhir, terhadap ekosistem ialah mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam air dan juga menjejaskan komponen abiotik dalam atmosfera.